Buletin Didik 17 Julai bersama saya Midi Saleh. Salam hormat dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM hari ini mengumumkan sesi persekolahan secara pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan diteruskan sehingga 31 Ogos depan. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira situasi semasa pandemik COVID-19 serta pembincangan bersama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. KPM dalam kenyataannya hari ini memaklumkan ketetapan ini melibatkan semua sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta dan institusi pendidikan yang berdaftar dengan KPM. Bagi meningkatkan kadar vaksinasi di kalangan pendidik, sehingga semalam seramai 253,366 guru dan pentadbir serta 10,876 kaki tangan sokongan telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Mengambil kira kadar vaksinasi itu, KPM membuat ketetapan bahawa sekolah akan dibuka secara berperingkat untuk PDP bersemuka mulai 1 September. Namun ia tetap tertakluk kepada penilaian risiko oleh KKM dan MKN. Perincian lanjut mengenai pembukaan sekolah bagi sesi PDP secara bersemuka selewat-lewatnya akan dibuat seminggu sebelum sekolah dibuka. Pengenalan kepada sistem pembelajaran jarak jauh atau Open Distance Learning ODL yang dilaksanakan di universiti sejak tahun lalu telah memberikan kesan yang amat ketara kepada golongan pendidik dan pelajar. Begitupun perubahan ini perlu diterima dengan positif ketika dunia berdepan pandemik COVID-19. Namun tidak dinafikan bagi sesetengah mahasiswa ada yang merasa sedikit tertekan, terutamanya yang memerlukan latihan praktikal di makmal atau kelas. Menurut Exco Kepimpinan dan Kesukarelawan Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Teknologi Mara Shah Alam Muhammad Amirul Abrar Abdullah, tidak dinafikan kebanyakan pelajar berasa risau apabila mereka tidak didedahkan dengan kaedah pembelajaran secara praktikal seperti kebiasaannya. Jadi ramai pelajar yang takut bagaimana dengan mereka yang mempunyai pelajaran di lab, di studio, makmal dan sebagainya. Baik, untuk semua pelajar, anda jangan risau. Pembelajaran itu masih ada dan masih diteruskan, cuma dilambatkan sedikit. Mungkin pada awal semester anda akan belajar teori di rumah dan pada hujung-hujung semester barulah anda akan balik ke universiti untuk menjalani semua latihan-latihan yang diperlukan. Keyakinan dan kemahiran diri perlu diasah supaya mahasiswa tidak ketinggalan walaupun terpaksa menyesuaikan diri dengan kaedah pembelajaran ODL dalam jangka masa lama. Dalam pada itu, mengenal pasti punca tekanan adalah antara langkah pertama menangani masalah itu. Kenal pasti stres anda itu sebab apa? Kalau sebab anda tak cukup tidur, tolong tidur. Kalau stres anda disebabkan tak cukup makan, tolong makan. Tapi dalam banyak-banyak tinjauan yang kita lakukan, rupa-rupanya pelajar-pelajar ini tidak ada masa kendiri. Tidak ada banyak masa untuk luangkan dengan diri sendiri. Oleh sebab itu, nasihat saya dan saranan saya pada semua rakan-rakan pelajar, tolong cari masa, rehatkan diri anda dalam beberapa masa, sejam atau 2 untuk bersama diri anda. Namun jika cara itu tidak lagi berkesan, Abrar berpendapat cara seterusnya ialah mendapatkan pertolongan dari orang sekeliling, antaranya rakan terdekat. Baginya, meluahkan perasaan dapat meringankan beban tekanan tersebut. Kepada rakan-rakan saya, rakan-rakan pelajar, belajarlah bersama rakan-rakan anda. Okey, sekarang kita online, tidak ada batas di laman sesawang, di laman sosial. Dapatkan bantuan kawan-kawan anda, sokongan kawan-kawan anda, buat study group supaya anda tak rasa sunyi. Jadi masalah sunyi ini masalah serius. Jadi dapatkan seorang kawan supaya kita boleh belajar sama-sama dan lebih bercambah ilmu yang kita dapat tu. Tambah Abrar lagi, kelonggaran yang diberi oleh pensyarah dengan melanjutkan tarikh akhir menghantar tugasan pastinya amat dihargai. Setidaknya dapat membantu pelajar mengharungi kaedah pembelajaran secara ODL tanpa tekanan yang melampau. Penerima yang sudah lengkap 2 dos vaksin COVID-19 akan diberi kelonggaran tertentu. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, perinciannya akan diputuskan pada mesyuarat Majlis Pemulihan Negara minggu hadapan. Ataupun Majlis Pemulihan Negara yang kita bentuk telah memutuskan untuk mempertimbangkan kelonggaran bagi mereka yang telah dapat 2 dos suntikan. Ini akan kita selesaikan dalam mesyuarat kita minggu depan dan lepas itu kita akan umumkan siapa yang telah dapat 2 dos, apakah kelonggaran
yang akan diberikan supaya mereka tidak terus terikat dalam keadaan seperti lama. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan di Pharma Niaga Life Science Sendirian Berhad di Puchong, Selangor. Menurut beliau, kelonggaran itu termasuk kebenaran merentas daerah dan pergerakan membeli belah. Langkah berkenaan ujarnya seiring dengan pembukaan lebih banyak sektor ekonomi, terutama di Lembah Kelang pada fasa kedua Pelan Pemulihan Negara nanti. Bagaimanapun, prosedur operasi standard SOP perlu dipatuhi, termasuk menjalankan saringan sekali seminggu ke atas pekerja. Pemulihan sektor pelancongan akan dijalankan secara berperingkat melalui inisiatif Gelembung Hijau Pelancongan. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya telah mengenal pasti beberapa negeri bagi memperluaskan program COVID-19 Free Destination selepas meneliti kejayaannya di Pulau Langkawi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata Pulau Langkawi dipilih sebagai lokasi projek rintis sesuai dengan kedudukannya yang terasing dan memudahkan urusan pemantauan. Projek ini turut akan diperluaskan dan lokasi yang telah dikenal pasti ialah Pulau Pinang, Pahang, Johor, Melaka dan Sabah. Walaupun kalau kita tengok National Recovery Plan itu dia kata sektor ini buka pada bulan November. Kita mensasarkan supaya lebih awal. Oleh kerana kita nampak vaksin sudah banyak datang. Jadi saya minta kepada YBKJ supaya memberi kita untuk kawasan-kawasan yang lain. Jadi kepada mereka dari negeri-negeri lain, jangan risau, insya-Allah kita akan datang. Kita akan datang. So, ramai menunggu juga. Jadi ini kita nak melihat kesannya di sini, tetapi mungkin lebih awal daripada itu kita akan pergi ke negeri-negeri lain. Jelas Datuk Seri Nancy, Pusat Pemberian Vaksin Integrasi di Pusat Konvensyen Antarabangsa Langkawi mempunyai kapasiti vaksin 3,000 penerima sehari dan 76,400 orang penduduk pulau itu layak menerima vaksin dengan lebih 61,000 orang sudah melakukan pendaftaran. Pulau itu dijangka menjadi daerah pertama di Kedah yang mencapai imuniti kelompok menjelang September ini. Bertemu kembali. Kes harian baru COVID-19 hari ini kekal mencatatkan angka melepasi 12,000 dengan 12,528 kes dilaporkan. Selangor kekal mencatat kes harian tertinggi dengan 4,985 kes. Diikuti Kuala Lumpur mencatat 1,740 kes dan Negeri Sembilan mencatat 1,280 kes. Sementara itu, jumlah pemberian vaksin harian mencatat angka 406,763 dos suntikan semalam. Seramai 276,905 individu menerima dos pertama, manakala 129,858 lagi lengkap dos kedua. Ketika ini, persiapan serba ringkas sudah mula dilakukan umat Islam menjelang Aidiladha yang bakal disambut pada Selasa ini. Tampil prihatin, warga Sekolah Rendah SK Sri Aman Taiping, Perak menghulurkan bantuan kepada keluarga murid yang memerlukan. Agian itu sedikit sebanyak dapat meringankan beban ibu bapa yang terjejas susulan pandemik COVID-19. Menurut Guru Besar SK Sri Aman Zuraidah Ramli, idea semurni kasih Aidiladha itu tercetus hasil perbincangan guru-guru. Projek ini mendapat sokongan sepenuhnya termasuk daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sejak pihak sekolah memulakan projek Food Bank pada Mac tahun lalu. Dan sempena ketibaan Aidiladha, barangan juadah makanan dan RM1 dihulurkan kepada keluarga murid yang memerlukan. PKM saya telah pun pergi melawatlah ke rumah-rumah ini kan dan sebagainya. Jadi kita dapat untuk memastikan adakah benar mereka ini betul-betul terjejas ataupun tidak, dan alhamdulillah lah kita dapat lebih kurang dalam 50 orang yang memang kita rasakan patut kita bantulah. Sementara itu, ibu bapa dan penjaga yang menerima sumbangan ini merasa terharu keprihatinan pihak sekolah dengan nasib keluarga murid. Rata-rata mengungkap kata lega dan bersyukur dapat membuat persiapan ringkas menjelang Aidiladha. Alhamdulillah, syukur Allah. Allah menentukan rezeki kita. Memang elok lah. Memang orang kata banyak sekarang masa yang tak apa ni memang banyak nak minta bantuan lah. Sekarang buat kerja apa pun tak boleh. Memang elok lah. Baguslah. Cuma tak tahu dia cakap apa lah.
Sebab seronok sangat. Ya. Saya kerja sendiri je. Memang menjejas lah. Sebab ialah memang jejas lah pendapatan saya. Terjejas juga. Terjejas. Kami berniaga. Tak buka gerai kat tepi jalan ni. Boleh terus bagus. Sebab memang amat membantu. Pemberian sumbangan ini diadakan secara pandu lalu oleh 42 guru termasuk pentadbir dan turut disokong komuniti setempat. Fenomena kemunculan kumpulan ikan dengan jumlah besar di kawasan pesisir pantai di pantai Pulau Kerengga, Marang, Terengganu menjadi sumber rezeki buat penduduk setempat. Menurut penduduk, musim kehadiran kumpulan ikan di kawasan itu bermula sejak minggu lalu. Kawasan pesisir pantai itu biasanya menjadi tarikan pelbagai spesies ikan, terutama ketika hampir musim ikan bilis dan udang baring. Jenis ikan termasuk selar pucat, selar kuning, tamban dan pelata. Musim kali ini lebih banyak ikan dapat ditangkap berbanding tahun sebelumnya, dipercayai kerana kurangnya aktiviti nelayan pesisir pantai. Musim PKP ni ikan pun kena molek mudah sikit. PKP ni ada kawan ikan biasa lama dah. Tak ada kawan ikan. Mana balik kalau alik sini kita bagi ke jiran-jiran dekat rumah. Ada hok cabut-cabut di jala tu kita bagi gitu sikit-sikit orang. Beliau pernah meraih sehingga 40 kg ikan dalam sekali turun menjala. Ikan jenis ini biasanya dijadikan ikan kering atau lauk hidangan keluarganya. Hari Raya Korban jatuh pada hari ke-10 pada bulan Zulhijjah, bulan terakhir pada kalender Hijrah Islam. Ibadah korban yang dikerjakan pada Hari Raya Aidiladha adalah bagi umat Islam memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang sanggup menyembelih anaknya Nabi Ismail kerana ketaatannya terhadap Allah SWT. Rentetan dari peristiwa ini setiap tahun ketika perayaan Aidiladha, umat Islam menyembelih binatang korban lalu mengagihkan kepada golongan yang kurang bernasib baik. Lembu, kambing dan biri-biri yang dikorbankan akan disembelih secara beramai-ramai di kawasan masjid sebelum dibahagikan kepada orang ramai. Sukan. Menjelang 6 hari pembukaan Sukan Olimpik Tokyo 2020, situasi yang agak membimbangkan berlaku di perkampungan Olimpik. Ia selepas penganjur memaklumkan kes pertama COVID-19 dikesan. スクリーニングテストで選手村にいた人が1人感染したという初めてのケースが報告されました。で、この人は昨日の PCR 検査で、陽性だということなんですけども、今はホテルに収容されています。 Tambah Toshiro, individu terbabit bukan dalam kalangan atlet dan dilaporkan positif semalam. Ia juga bukan warga negara Jepun dan kini sedang menjalani kuarantin 14 hari di sebuah hotel. Pastinya situasi terbaru kini mencetus kebimbangan di mana perkampungan Olimpik bakal menempatkan kira-kira 11,000 atlet dan pegawai. Penganjur bagaimanapun tetap optimis keadaan terkawal menjelang pembukaan rasmi pada 23 Julai ini. Sementara itu, kabar gembira buat peminat tenis apabila pemain nombor 1 dunia Novak Djokovic mengesahkan akan mengambil bahagian pada tamasya Sukan Olimpik di Tokyo. Kemas kini terbaru dalam laman sosial bintang Serbia itu mengesahkan dia sudah membeli tiket penerbangan ke Jepun. Sekiranya Djokovic meraih pingat emas, dia akan menjadi pemain pertama melakar Golden Slam, iaitu memenangi 4 Grand Slam dan pingat emas Olimpik dalam tahun yang sama. Dalam pada itu, skuad bola sepak Sepanyol menjadi tumpuan apabila membariskan beberapa pemain handalan, antaranya pemain muda Barcelona yang sedang meningkat naik, Pedri. Pedri nyata menyerlah membarisi skuad senior Sepanyol pada kempen Euro 2020. Selain Pedri, penjaga gol utama Unai Simon serta pemain pertahanan Pau Torres dan Eric Garcia turut tersenarai. Juga dua penyerang Dani Olmo dan Marco Asensio. Sepanyol diundi bersama Argentina, Mesir dan Australia dalam kumpulan C.
Skuad bola sepak tuan rumah juga melaungkan keyakinan untuk mencipta kejutan. Walaupun pencapaian terbaik hanya peringkat gangsa pada Olimpik Mexico 1968, pengurus pasukan Hajime Moriyasu optimis adunan pemain yang berpengkalan di Eropah. Antaranya bekas pemain Southampton, Maya Yoshida dan pemain muda Real Madrid Takefusa Kubo mampu membawa Jepun lebih jauh. Jepun memulakan kempen menentang Afrika Selatan pada 22 Julai. Dua lagi pencabar Jepun dalam kumpulan A, Perancis dan Mexico. Ini pula suntikan moral buat atlet negara yang akan beraksi di Tokyo. Kerajaan Negeri Terengganu hari ini memberi insentif buat dua lagi atlet kelahiran negeri itu. Pelari pecut Azrin Nabila Alias dan atlet sukan Paralimpik acara berbasikal Zuhairi Ahmad Tarmizi masing-masing menerima RM30,000. Menurut pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia, Sukan dan Badan Bukan Kerajaan NGO Negeri, Wan Sukairi Wan Abdullah, insentif tersebut diharap dapat membantu kedua-dua atlet membuat persiapan akhir sebelum berlepas ke Tokyo. Imbuhan yang diterima juga sebagai galakan untuk mereka berusaha lebih gigih bagi mengharumkan nama negara. Selain Azrin Nabila dan Zuhairi, dua atlet lain yang telah menerima insentif sebelum ini ialah pelumba sensasi negara Azizul Hasni Awang daripada sukan berbasikal trek dan Khairul Anwar Muhammad daripada sukan memanah. Azizul dan Khairul yang layak lebih awal pada September tahun lalu masing-masing menerima habuan lumayan sebanyak RM100,000. Wan Sukairi semalam mengadakan sesi video bersama atlet Terengganu yang akan membawa cabaran negara pada Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo 2020. Visual gelongsor di kawasan pergunungan Switzerland mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Midi Saleh, salam hormat dan Assalamualaikum. Run away.